Alright, kita sambung. So, sama dengan satu. Laju sikit. Ya Allah, aku ni tak penyabar tu. Tan theta, so yang ni, okay. So, kalau tan theta ni kita tak perlukan maklumat sketch ni. Sebab tan theta dia bagi T. Okay, so this one easy. Okay, untuk soalan B nak sin 90 tolak theta. Okay, baru cantik sikit tulisan. Okay, so untuk sin 90 minus theta ni kita ada two methods So method one, kita pakai formula So pakai formula, kita tengok formula sekejap. Formula. Okay, kita akan pakai formula sin A minus B. Sin A minus B maksudnya dia adalah sin A minus B sama dengan sin A cos B minus cos A sin B. Okay, so dia adalah sin 90 dengan sin 90 cos sin theta. Okay, sin 90 ni kita boleh okay, berapa sin 90? So sin 90. Okay, satu. Okay, cos 90. Cos 90 ni adalah kah. Adjacent per hypotenuse. So kah ni dia adalah satu. Dia 1 plus t square. So adjacent dia satu. Hypotenuse 1 plus t square. Okay, tolak dengan cos 90 kosong. Kosong darab sin theta pun kosong. So the answer is 1 over 1 plus t squared. Okay, kita ada another method. Method tu. Okay, method tu ni untuk case 90 tolak theta, kita boleh tengok dekat sini je. Dekat sini. Ini 90. Okay, maksudnya ini adalah 180 tolak 90 kan? Okay, so kat sini adalah 90 tolak theta. Okay, faham theta yang ni 90, yang ini adalah 90 tolak theta. Jadi bila kita nak sin 90 tolak theta, maksudnya kita refer pada sudut ini, sudut purple ni. Okay, jadi sin okay, so opposite bagi 90 minus theta ni adalah 1. Okay, so hypotenuse dia adalah 1 plus t square. So jawapan dia sama sama. Okay, so untuk kaedah yang ini, dia sangat helpful kalau misal kata kita ada tan 90 minus theta. Kalau tan 90 minus theta, kalau soalan tanya tan 90 minus theta, so dia adalah toa. Toa opposite dia adalah 1. Okay, sorry. Okay, betul. Opposite dia 1, adjacent dia T. Jadi jawapan dia 1 per T. Okay, tapi kalau kita nak guna dapat tau. So kalau nak guna method 1, tan 90 tolak theta. Okay. 90. Tolak. Tolak tan theta.
Okay. So bila undefined kita tak boleh guna kaedah formula. Saya nak select. Okay. Okay, faham Kalau misal kata kalau dia nak soalan lain macam tan 135 tolak theta. Ini tak boleh lah. Tak boleh lah guna method tu. Tak boleh guna method tu sebab kat sini ada 90 tolak theta dengan 90 dia. Kalau ini kita mesti guna method 1, formula. Okay. So kita dah jelas kat situ. Kita cuba lagi soalan. Okay, soalan 2009 SPM 2009. Alamak, saya tak bagi masa untuk screenshot. Okay, siapa nak screenshot boleh screenshot. Okay. So ini mesti guna formula. Method 1. Use triangle. Ini method 2. Okay. Ni siapa nak screenshot boleh screenshot sekarang. Okay, so kita pergi ke SPM 2009. Okay, ini soalan dia nak trigo juga trigo. Kita tak nak pun A dengan B ni apa, kita tak nak pun angle dia apa. So kita nak trigo dia. Okay, so kita ada sin A 5/13, kita ada cos B 4/5. Okay, so A ni ingat tak SSTF? Okay, SSTF. S pertama adalah sketch. Okay. So kita nak sketch sudut A Okay. A ni dia kata sudut cakar. So ini adalah obtuse Obtuse dekat sekuan 2 kuadran 2. So dekat sekuan pertama ni ini adalah tirus, acute angle. Obtuse sudut cakar kat sekuan 2. 3 dengan 4 ni reflex Okay, jadi A dekat sini. Okay, dah sketch kita ini adalah soh kahtua. Soh kahtua. Okay, so soh opposite. Ini opposite dengan hypotenuse. So opposite 5, hypotenuse 13. Okay, lepas tu T, teorem Pythagoras. Teorem. Okay, teorem Pythagoras. So kalau 5, 13, berapa? 12 kan? 5, 12, 13 Kalau tak sure boleh tekan calculator untuk teorem Pythagoras. Okey, kemudian kita ada step ini T tanda Ini step STF STF. STF sketch soh kahtua, T teorem tanda. Okey, tanda dekat belah kiri paksi ni negatif. Okey, dekat belah atas paksi Y positif. Dan hypotenuse sentiasa positif. Okay, kemudian F formula. Okay, F ni untuk kita jawab soalan. Kita cuba buat sketch untuk P pula. B ni sudut tirus, acute angle dekat sini. So beta. So ini adalah adjacent per hypotenuse. So adjacent 4, hypotenuse 5. Okay, jadi sketch dah, soh kahtua dah, teorem. Teorem 3, 4, 5. Okay, lepas tu tanda. Okay, so kat sekuan 1 semua positif Okay, kemudian settle. Settle kita punya segitiga, kita boleh jawab soalan. Soalan A, kita nak tan A. Okay, so bila nak tan A, kita tengok sudut dekat A. Toa kan? So opposite bagi A adalah 5, adjacent bagi A adalah negatif 12. Okay, so negatif ni kita letaklah tengah-tengah. Okay, jawapan dia negatif 5/12. Okay, untuk B, cos A minus B. Okay, ini adalah, tengok, cos A minus B, mana formula dia.
Okay, so formula dia adalah cos A, cos B plus sin A, sin B. Okay, so sama dengan cos A. Cos A kah Okay, ini kah, yang ini pun kah, ini so, yang ini pun so. Okay, so adjacent per hypotenuse bagi A. Negatif 12 per 13. Adjacent per hypotenuse bagi B. 4 per 5. Tambah dengan opposite bagi A 5, hypotenuse bagi A 13. Okay. So opposite bagi B 3, hypotenuse 5. Okay. So kita boleh tekan calculator. 13 4 per 5 tambah 5 per 13. Ada soalan ke? 3 per 5. Okay, jawapan negatif 33 per 65. Jika dia nak masuk. Kenapa sin tu buat dekat kuadran 2 tapi cos buat dekat kuadran 1? Okay, kita tengok balik soalan dia. Okay, dia kata A dengan keadaan A ialah sudut cakar. Sudut cakar ni sudut ni obtuse angle. So obtuse angle dia dekat 1.2. Kalau ini, ini kita buat revision sikit. So ini 0, ini 90 degree, ini 180, ini 270, 360. Okay, so kalau sudut tu dikata kalau dikata sukuan 1 atau quadrant 1 Okay, so ini kat sini. Okay, sukuan 2 kat sini. Okay, sukuan 3 sini. Sukuan 4 dekat sini. Okay, selain daripada tu, dia boleh kata ini adalah kosong hingga X 90 ataupun 90 180 ataupun 180 X 270 X 360. Okay, so ini antara domain-domain yang dikata dalam soalan ataupun soalan dia boleh kata sudut tu adalah sudut tirus, maksudnya kita kena lukis kat sini. Okay, dia kata sudut cakar, maksudnya kena lukis kat sini. Okay, sini reflex, dekat sini ni reflex. Okay, so ni antara maklumat-maklumat untuk first step ni sketch ni, STF kan. Okay, untuk sketch ni ini maklumat yang kita kena tengok. Untuk sketch dekat kuadran mana. Okay, boleh faham? Boleh tak Wami? Okay, boleh screenshot untuk 2009 punya. Okay, kita boleh cuba untuk soalan. Soalan SPM 1994. Sekejap. 93 dulu lah. Okay. Tahun 1993. Okay, so nombor 2, tan theta sama dengan 1/3. Okay, yang ni dia tak bagi kuadran lah. Saya tak pasti kenapa. Tapi kita assume dia kuadran 1 Okay, so kita tengok balik step kita STF sketch
So fatwa. Okey, lepas tu teorem, tanda. Okey, dan formula. Okey. So step pertama sketch. Oh, tapi ini tak perlulah sebab dia tan saja. Tan saja. Nanti awak tengok kenapa tak perlu. Kalau nak test bolehlah. Nanti kita tengok kenapa kita tak perlu sebab dia punya formula tan ni dia tak melibatkan sin dengan cos. Formula tan tak melibatkan sin dengan cos. Jadi tak perlu pun sketch. Okay, kalau nak boleh je lah tuak. So ni theta, so opposite bagi theta 1, adjacent 3. Ini adalah apa ni? 1 square tambah 3 square. Okay, so ini adalah square root 10. Okay, tan 2 theta. Okay, tengok formula. Jangan buat formula sendiri tau. Tan 2 theta sama dengan 2 tan theta. Jangan macam tu. Dia adalah 2 tan theta per 1 tolak tan square theta. Formula jangan hafal sebabnya ada kat sini. Dia beri dalam formula sheet. Ni memang soalan kata SPM. Ni SPM 2019 punya. Okay, ni memang formula yang diberi. Jangan hafal semua formula ni. Kalau awak rasa awak dah hafal pun still tengok juga formula. Sebab kita takut kita tersilap. Okay. So jangan buat formula sendiri. Tan 2 theta ni formula dia tan 2 theta. Okay. So 2 tan theta ni adalah 1/3 per dengan 1 tolak 1/3 square. Okay. So tak perlu tengok, tak perlu sketch pun. So per 2 bracket 1/3. Okay. 1 tolak 1/3 square. Okay, 3/4. Okay, lepas tu lagi tan 135 tolak theta. Okay, yang ni pun kita tengok formula. Formula bagi A tolak ni Okay, jadi formula dia adalah tan 135 tolak tan theta per dengan 1 tambah tan 135 tan theta. Jadi 135 kita boleh tekan kalkulator. Tan 135 negatif 1 tan theta adalah 1/3. 1/3 ni soalan bagi. Okay, lepas tu 1 tambah negatif 1 1/3. Okay. Negatif 1 tolak 1/3. 1 tambah negatif 1 1/3. Okay, negatif 2 jawapannya. Ada soalan? Macam mana nak diselect ni? Okay. Okay, ni SPM sama-sama ketiga. Okay, untuk 3 soalan ni, yang warriors ni faham tak? Heroes boleh kot sebab soalan ni senang. Okay. Okay, so kita cuba buat soalan soft. Maksudnya, kita tak nak, kita bukan nak trigo, kita nak selesaikan sampai dapat theta tu apa. Kita nak selesaikan sampai dapat, sampai X ni. Okay, so ini kita pakai, macam tadi kita ada SDF kan. Okay, ni kita pun, kita ada step dia juga. Step dia adalah, okay, fast. Okay, fast ni alpha. Okay. Okay, F ni adalah formula. Yang pertama mesti formula
Yang kedua factorize. Okay. Kemudian ini adalah reference angle. Reference angle sudut rujukan. Reference angle. Okay, yang ini adalah sukuan dia. Kuadran dia. Okay. Sukuan ni, ini kalau kita nak cari sudut dia, okay, ini adalah reference angle. Bila kita cari alpha, kita cari reference angle, itu adalah untuk sukuan satu. Tapi bila soalan ada negatif lah, so kita tahu, kita hafal ASTC kat sini. Sini all positif, sini sin saja positif, sini tan positif, sini cos positif. Okay, so bila kita nak selesaikan tu, let's say kita nak theta dia, okay, ini akan adalah 180 tolak alpha. Saya besarkan sikit. Okay, ini theta kita adalah sama alpha. Untuk sukuan 3, untuk kuadran 3, theta ni adalah 180 tambah alpha. Untuk ini adalah 360 tolak alpha. Okay. Ini untuk step yang akhir sekali. Okay, kita cuba jawab soalan. Soalan SPM 2004. Okay, so cos squared X tolak sin squared X sama dengan sin X. Okay, step pertama formula. F yang pertama adalah formula. Okay, kita tengok formula mana kita nak masukkan. Okay, tengok je dulu ada tak yang kita boleh masukkan. Okay, adakah ini formula dia? Ini sin squared tambah. Yes, ini bukan. Dia kita nak tolak kan? Okay, so ini formula dia cos 2A. Cos 2A adalah cos squared A minus sin squared A. Okay, kalau kita gantikan dengan cos 2A, okay, ini tak membawa kita pergi mana-mana. Kita kena ingat step kedua kita adalah factorize. Step kedua factorize, maksudnya kita mesti aim kita nak factorkan. Okay, jadi kita jangan gantikan dengan cos 2A. Dia tengok, ini adalah sama dengan yang second. Ini adalah sama dengan 2 cos squared A. Kalau kita gantikan 2 cos squared A minus 1, kita still tak boleh factorize. Sebab yang ini cos, yang kita ada sin. Okay, jadi kita gantikan dengan yang nombor 3. So 1 minus 2 sin squared A. Okay, jadi kita dah nampak ada, kita gantikan dengan X. Okay, so semua dah jadi sin dan kita boleh factorkan. Okay. So kita boleh bawa pergi sana, semua bawa pergi sana. So jadi 2 sin squared X plus sin X minus 1 equal to 0. Okay, so kita ada sin X. Apa? Okay, kita faktorkan. So equation polinomial degree 2. Okay, so kalau let's say lah sin X ni adalah Y. Okay, so let's say okay, let ni kalau siapa yang tak nampak, let Y sama dengan sin X. Okay, sin squared X ini adalah sin X squared. Okay, so dia jadi 2Y kuasa 2 tambah Y tolak 1. Okay, so kat sini kita boleh factorkan lah. So 2, 1, negatif 1. Okay, so Y equal to half, lagi 1 Y, negatif 1. Okay, so macam tu juga kat sini. So ini adalah half, ini adalah negatif 1. Okay, maksudnya ini adalah 2 sin X minus 1. Ini adalah sin X plus 1. Okay, factorize ni. Okay, so yang kedua adalah formula factorize dah, reference angle. Okay, reference angle ni alpha. So untuk cari alpha, kita shift, kita buat inverse dia. Inverse dia tanpa ambil
negatif. Okay, so kalau shift sign, okay, so ini memang positif. So kita ambil je positif 30. Reverse angle ni untuk quadrant 1 eh. So alpha kat sini, okay, jangan ambil negatif. Sebab kita nak quadrant 1 punya nilai. Pas sini 90. Okay, so reverse angle dah. Okay, last sekali. Okay, so quadrant kita Quadrant kita, sign kat sini positif. Jadi dia dekat AST. Okay, sini sign positif, sini pun sign positif. Okay, bermaksud kalau kita nak X, okay, ini kalau kat sini theta sama alpha kan? So 30. Okay, lagi satu dekat sini 180 tolak 30. 150. Okay, untuk yang ini pula, okay, sukuan kita dekat sign kita negatif. Negatif dekat sini, bawah ni, dua ni. Sebab dekat atas kan positif. Ini all positif, ini sign positif. Maksudnya sign negatif dekat bawah dua-dua. Okay, jadi kita nak X sekarang. Kita set X ni kita nak. Yang alpha ni kita reference angle je. Okay, so X, alpha kita 90. Okay, dekat sini 90, 180, tambah 90. 270. Lagi dekat sini 390. 360 tolak 90. 270 juga. Okay, so jawapannya ini. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, kita boleh check last kali kita boleh tambah lagi satu ni. Okay, C kat sini. Okay, check. Ini adalah check. Okay, macam mana nak check jawapan? Pergi ke calculator. Okay. Kita type cos X squared minus sin. Okay, ni pun square juga. Okay, kita type sebiji macam ni, sin X. Okay, lepas tu pergi shift solve. Okay, bila solve, tengok kalau jawapan kita 30, kita letaklah 20. Kita teka untuk X ni kita teka. Kita nak tengok jawapan 30 ni betul ke tak. So kita letaklah 20 nak tengok. Betul ke tak. Okay. So kita dapat 30. Mesti L minus R ni mesti kosong. Okay, kita solve lagi. Kita dapat 150. Cuba kita bagi jawapan dekat kalkulator ni 120. Tengok dia bagi tak 150. Kita bagi yang dekat-dekat lah. Okay, dapat 150. So kita dah check jawapan ini betul, jawapan ini betul. Kita boleh check lagi 270 kita dapat ni betul tak. Shift solve, kita teka dekat sikit. Betul. Okay, dia bagi 270 juga. So jawapan kita ini betul. Okay, boleh tak macam nak check ni? Nanti kita cuba lagi Okay, kita cuba lagi soalan. Soalan SPM 2006. Okay, SPM 2006. Okay, 15. Alamak tak 3 lah pula SPM 2006 ni sebab tak ada formula. Okay, 2007 lah. SPM 2007. Okay, cos X tambah 2 cos X sama dengan kosong. Okay, so kita ada apa tadi? Pasal F alpha X. Okay,
Last ni kita boleh check. So ini adalah formula factorize. Okay, reference angle. Reference angle ni jangan ambil negatif. Okay, lepas tu ini kita punya sukuan. Okay, dan ini kita punya check. Okay, so yang pertama formula. Formula ni sebabkan kita punya aim kita step kedua factorize. Chord dengan cos. Chord dengan cos ni kita tak boleh factorize. Okay, kita gantikan chord ni dengan kalau sekata kita ada cos. Chord X ni adalah 1/tan X. Dia adalah cos X per sin X. Okay. So cos X per sin X tambah 2 cos X dengan kosong. Okay, so kita boleh hilangkan pecahan dia. Kita darab semua ni dengan sin X. Sin X, cos X sama dengan kosong. Okay, so kita darabkan semua ni dengan sin X. Okay, so ini akan hilang pecahan dia. Dia akan jadi 2 sin X cos X. Ini akan kosong. Okay, so formula kita dah buat. Okay, kemudian factorize. Okay, dah boleh factorize. Cos X 1 tambah 2 sin X sama dengan kosong. Okay, so cos X sama kosong. 1 plus 2 sin X sama dengan kosong. Okay, so kita nak reference angle. Alpha. Okay, so alpha sama dengan kita kena buat cari inverse dia. Satu. Inverse bagi cos kosong adalah 90. Okay, yang ini pula sin X sama dengan apa ni? Negatif 1/2. Okay, so alpha equal to, jangan ambil negatif Nak dapat reference angle ni jangan ambil negatif. So 30. Reference angle ni memang untuk sukuan satu saja. Okay, so lepas tu reference angle, okay, sukuan. Sukuan untuk cos ini positif So cos positif dekat mana? Yang ini dengan yang ini. Ini adalah 180 tolak alfa. Ini 180 tambah alfa. Yang ini 360 tolak alfa. Okay, jadi X kita adalah 90 kat sukuan satu ni. Lepas tu dekat quadrant 4 ni 360 tolak 90. Berapa? 270. Okay. 270. Okay, so itu je. Yang ini pula sin negatif dekat sini dengan kat sini. Okay. Jadi X kita adalah, okay, jangan bagi jawapan 30 Set 30 ni tak ada kat sini. Kita nak ini je. 180 tambah alfa. 210. 180 tambah, betul lah. 210. Okay, lagi 360 tolak 30. 330. Okay. So sukuan dah. Last kali kita nak check jawapan kita betul ke tak. So kita boleh tekan calculator. Okay, sebabkan chord X tak ada, so, kita masukkan yang pecahan ni. Chord tak ada kan dalam calculator ni. So cos X per dengan sin X. Siapa yang pakai calculator hitam tu yang 570 versi lama, 570 MS, 570 ES pun boleh guna pun boleh check guna shift soft ni. So 2 cos X. Okay. Alpha sama dengan kosong. Okay.
So, shift solve. Kita teka jawapan kita 80. Okay, so 90 betul. Shift solve 260. Okay, 270. Okay, lagi dua jawapan tu 210. Kita teka 200. Okay, betul. Lagi satu 300. Allah, dia bagi balik 210. So, kita teka kali check. Boleh nampak tak step dia? Boleh. Kurang jelas lah cikgu. Yang mana? Yang mana? Termis Dekat mana? yang Dekat cara nak formula check ke? tadi. Oh, cara nak check. Yang tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. So, ini nak tekan kalkulator sebiji macam ni, tahu tak? Awak pakai kalkulator 570 apa? Saya pakai 570 sama dengan MS. ni. Tapi tak tahu pula boleh pakai sini. Tu yang Sama lagi. tak ulang tu. Okay. Okay, sebiji Okay. So, tekan yang ni sebiji macam ni. So, yang untuk sama dengan ni adalah alpha ni. Yang ada merah ni. Yang sebelah soft ni. Okay, alpha yang sama dengan merah ni. Okay, sama dengan kosong. Okay, dah sudah tu, sama dengan kosong ni. Dah type sebiji macam dalam equation. Okay, kita pergi shift, lepas tu solve. Okay, semua orang pegang calculator ke? Pegang calculator, cuba try. Saya tunggu sekejap. Okay, shift, lepas tu solve. Okay, nanti dia tanya nilai X. Okay, shift solve, lepas tu dia tanya nilai X. X ni berapa? Kita masukkan lah. Kita masukkan jawapan dekat-dekat dengan yang kita dapat. So, misal kata kita salah. Misal kata kita salah. Kita tahu jawapan sebenar dia apa. Jawapan sebenar dia apa. So kita boleh buat semula atau check balik lah kat mana kita tersilap tu Okay. So SPM 2007 dah siapa boleh screenshot jawapan. Kita cuba soalan mana lagi? Soalan Cikgu. 2014. Cikgu. Ya. Kalau maaf cikgu, kalau yang kalkulator lama macam mana nak tekan cikgu? Boleh. Sama juga. Dia 570 juga kan? Yang kali hitam 570. Okay, 570 hitam. Okay, sama juga. Cuma kan pecahan kan awak buat macam ni. Saya tak ada simulator. Awak tekan cos, lepas tu dia akan keluar cos X betul tak? Cos X, alpha X Untuk dapatkan ini alpha X Okay. Lepas tu pecahan macam ni Saya pun dah tak ingat, dah lama tak tekan. Okay, lepas tu sin alpha X yang ini. Okay, lepas tu tambah cos ini kalkulator hitam X, lepas tu tekan alpha juga. Ini ada alpha juga. Sama dengan, cuba cari. Okay, tekan kosong. Okay, lepas tu shift solve juga. Shift solve, nanti dia tanya X berapa. Jumpa tak? Cikgu, kenapa saya dapat math error? Shift solve. Awak jangan, math error tu maksudnya awak tekan sama dengan ini. Sama dengan enter. Awak kena tekan. Okey, cikgu dapat. Terima kasih, cikgu. Okay. Okay dah. Okay. Okay, untuk shift solve ni awak boleh check kebanyakan jawapan macam kalau kita ada algebra ke apa ke awak boleh tekan shift solve untuk check jawapan. Tapi make sure jangan untuk kertas kedua kena hati-hati sikit lah sebab jangan skip sangat step sebab takut kehilangan markah. Kita hanya guna calculator kita untuk check jawapan saja. Okay. So
So kita cuba soalan mana lagi nak? Soalan soalan 93 Yes, 1993. Soalan soft So 2 sec squared X sama dengan 3 tolak tan X. Okay. So kita tengok formula. Formula apa kita nak gabungkan? Okay, kita ada ini Ingat tak step kita? Sekejap saya tulis balik step. F alpha S C. So formula, factorize, reference angle, sketch, check. Check calculator. Ataupun sketch apa? Ataupun boleh juga C ni calculator kan? Senang. Okay, ni sukuan kan? Okay, ni reference angle. Ini factorize. Ini formula. Okay. So formula ini 2 1 tambah tan squared X sama dengan 3 tolak tan X. Okay, 2 tambah 2 tan squared X sama dengan 3 tolak tan X. Okay. 2 tan squared X tambah tan X. Lagi ni, minus 1. Okay. Lepas tu kita nak factorize. Tan X. Tan X. So, itu 2, 1, negatif 1. Okay, 1 per 2 dengan negatif 1. So, ini adalah 2 tan X minus 1. Yang ini tan X plus 1. Okay, so factorize the alpha. So, alpha equal to, kita kena shift tan, okay, half. So 26.5. Alpha jangan ambil negatif. So ingat. Okay, lepas tu sukuan. Sukuan mana ni? Tan positif. Tan positif yang ini dengan AS3K. KE. Tan negatif setelah dia lah. Jadi untuk jawapan ini, untuk sukuan ini, so kita ada X equal to, okay, untuk sukuan 1 kita ambil je, kan, reference angle ni. Ini adalah alpha sahaja, ini 180 tolak alpha, 180 tambah alpha, 20 tolak alpha. Okay. So 180 tambah 26.57. 206.57. Okay, yang ini pula. Okay, untuk sukuan 2, untuk kuadran 2, 180 minus 45. Okay, 135 lagi 1, 360 tolak 45. 315. Okay, so kita nak check calculator. Okay, sec pun tak ada. Tak ada kat calculator. So kita pakai apa ni? Sama ada awak nak masukkan ini boleh, awak nak masukkan 1 per cos pun boleh. 1 per cos kan sec ni? Okay, so 2. Okay, 1 per cos. Oh, dia square kan? Okay, sekejap. Kena ada 2 ni. Okay, cos X squared. Okay. Lagi. Alpha sama dengan. Okay, 3. Oops. 3 tolak tan X. Okay. Boleh. So, lepas tu shift solve.
Kita teka tengok kita dapat 26.57. So kita tengok, kita bagi kalkulator jawapan 20. Okay. Pandai kalkulator. Okay, dapat tak? Lepas tu kita shift solve lagi. Kita dapat 206. Kita bagi kalkulator jawapan 200. Tengok kalkulator boleh kira tak? Okay. So 200.57. Okay, dapat. Okay. Lepas Dapat. tu shift solve 130. Okay, 135. Okay, shift solve lagi 300. Okay, 315. Okay, ambil screenshot. Okay, ada soalan tak? Ada request nak buat soalan mana ke je? Okay, kita buat ni soalan nombor 3A ni. Macam biasa ni. Okay. 3A. Okay, so ini kalau kita tengok kita nak cos 50, cos 70. Masa kita tak nak sudut pun. Jadi ini kita pakai STF kan? STF. Okay, sketch, Sokotua, SSTTF. SSTTF. So, theorem, tanda, okay, and then formula. Okay, so kalau cos 50, macam mana pakai cos 50? So, G ni adalah cos 15, H adalah sin 35. Okay, so kalau cos 50, okay, kita cuba dapatkan 50 ni daripada yang ni, diberi ni. So, apa tu? Cos 15 tambah 35? Dapat tak 50? Dapat kan? Okay. Lepas tu kita pakailah formula yang cos A tambah B tu. Mana cos A tambah B? Okay. So, sama dengan, okay, so kita ada cos, tulis formula dulu. A cos B, wah, macam campur. Tambah dia jadi tolak. Sin A, sin B. Okay. So, sama dengan cos A. Cos 15, cos 35, tolak sin 15, sin 35. Okay. Okay, cos 15 kita ada G. Cos 35 kita tak ada. Yang kita ada sin 35. Jadi macam nak buat? Okay, kita guna ini. Okay, so kita guna cos 15 dulu Okay, so kalau ini 15, sudut dia 15, kah kah. Okay, ini per satulah. Adjacent G, hypotenuse 1, maksudnya ini adalah sketch dah, Sokatua dah, theorem. 1 tolak G square. Okay. So ini untuk G sama dengan cos 15. Okay, untuk H sama dengan sin 35. Okay, 35. So, opposite
H, hypotenuse 1, jadi 1 tolak H square. Okay, jadi bila kita nak cos 35, kita tengok dekat segitiga 3/5. So kah, kah adjacent per hypotenuse. Okay, maksudnya di sini adalah 1 tolak H square. Kah adjacent per hypotenuse. Okay, tolak dengan sin 15. Sin 15 sini 15, tengok kat sudut 15. Okay, so opposite per hypotenuse. Okay, so maksudnya ini adalah 1 tolak J square. Okay, dan sin 35 adalah H. So H. Okay, so kita susunlah sikit. Biasanya kita letak kat depan kan. 1 tolak H square, tolak H ni kita letak depan lah. Lawa sikit. Okay. Okay, boleh tak? Boleh. Okay. Lagi? Soalan? Cos 70. Cos 70. Macam ni nak dapatkan 70. Kita guna sudut 35 lah. Sama ada 35 tambah 35. Okay, ataupun kita boleh buat cos 2 darab 7, 2 darab 35. Okay, so kalau cos 2 darab 35 ni kita boleh guna formula cos 2A. Okay, tengok sekejap. Formula cos 2A. Okay, ada 3 formula. Okay, kita nak guna yang mana? Kita boleh, saya tak kisah mana-mana kan. Guna formula cos boleh, yang sin ni pun boleh. Tak, kita nak 35 kan. Okay, kalau kita nak 35, better kita ambil formula sin. Yes, sebab nanti ada sin 35 terus. Okay, so sama dengan 1 tolak 2 sin 35. Okay, square. So sama dengan 1 tolak 2 H square. Okay, so kena ambil formula cos pun boleh, tapi nanti kena tengok triangle kita balik lah, kita tengok sketch kita balik kan. Sebab kalau cos A ni cos 15. Ini kan 35. Okay, next kita ada nombor 3 cos 7 1/2. Okay, macam mana tu? Dengan ini adalah cos 7 kali 2 berapa? 2 14, 14 1 15, 15/2. Cos 15/2. Yang kita ada adalah cos 15. Okay, macam ni apakan cos 15/2? Okay, yang ini kita pakai formula half angle So, formula half angle, kalau kita nak, kita kena ambil daripada yang ini. Okay, sekejap saya salin. Okay, so kalau kita ada cos 2A, okay, sama ada 2 cos, boleh tak saya ni, square, dia benda yang sama kan, tolak 1, ataupun kita ada cos A sama dengan 1 tolak 2 sin A square. Okay. Okay, so ini adalah formula separuh. Formula separuh. Kalau awak tengok ini, kalau kita ada A, kalau kita ada A, untuk yang kat depan ni dia double. Okay, kalau kita ada sin A, okay, untuk yang kat depan ni dia jadi double. Okay, kalau kita punya case ni tadi, cos 15/2, okay, jadi kita guna yang inilah. Sebab kita ada cos 15, kan? Soalan tadi cos 15 kan?
Okay, lepas tu kita nak cos 15/2. Okay, maksudnya kita kena guna formula ni. Okay, so macam mana tu? Sama dengan cos, okay, cos 15 sama dengan 2 cos 15/2 square tolak 1. Okay, ini faham tak? Maaf Faham cikgu tak? tapi Ini tak adalah half faham. angular formula. Faham tapi tak faham. Ini dia separuh sudut dia Maaf separuh. cikgu tapi tak faham. Okay, sudut ni sudut separuh. Ini tadi saya salin daripada formula je kan? Ini faham kan? Saya salin daripada formula tadi. 2 cos A tolak 1 kita faham kita faham. Kita salin daripada formula. Okay, yang ini sign ni nanti dulu saya terangkan So kita guna formula yang tengah-tengah ni dulu. Okay. So ini adalah formula dan ini adalah sudut separuh. Kalau sudut kat sini 30, sudut kat sini 60. Sebab dia separuh. Kalau kat sini cos 60, maksudnya kat sini adalah cos 30. Sebab dia adalah separuh. Kalau ini A, ya ini 2A. Kalau yang ini 30, yang ini 60. Kalau ini 15, yang ini 30. Kalau ini 20, yang ini 40. Okey? Faham tak yang tu? Faham. Kalau yang ni A, yang ni 2A. Okey? Kalau yang ni 2A, yang ni 4A. Dia tu separuh. Okey, jadi saya gunakan formula separuh ni untuk selesaikan separuh 15/2 ni. Sebabnya saya tengok soalan bagi cos 15. Okay, dia separuh 15/2. Jadi saya gunakan formula ini untuk selesaikan. So jadinya kalau misalnya kata yang ini 15, kalau ini 15/2, yang ini adalah double dia. Tinggal 15 je. Kalau misalnya kata yang ini 60, yang ini 30. Kalau yang ini 15, yang ini 15/2. Okey? So saya dapat ini. Boleh tak? Ke nak ulang balik semula? Faham. Tak? Boleh. Boleh. Okey? Boleh. So kita nak soalan nak yang ini kan sekarang soalan yang ini. Okey. Jadi cos 15 ni kita tahu dia adalah G. So G sama dengan 2 cos 15/2 square tolak 1. Okay, so kita pindah-pindahkan lah. Kita nak dapatkan yang cos 15/2 ni. So ini adalah G tambah 1. 2 cos 15/2 square tolak 1 sama dengan G. Okay, so G tambah 1. Okay, lepas tu kita bahagi 2 kan? Bahagi 2. Okay, lepas tu punca kuasa. Okay? Laju tak? Ke okey je? Saya pindahkan je Sekali pindahkan je. So kita nak ini kan? So G tambah 1 bahagi 2 punca kuasa. Okay, so inilah jawapan dia. Cos 15/2. Okey tak? Okey. Okay. Kita boleh cuba lagi untuk half angle ni. Ada lagi soalan. Half angle ni sebenarnya saya personally target juga akan keluar. Tapi kita pun tak tahu kan soalan SPM ni dia unpredictable. Okay, kita tengok ada tak soalan lagi. Saya rasa ada. Sin ke mana tu? Okay ni. Ini. Sin A pun tu. Okay. So ini kita akan pakai formula yang sin pula. Ini. Okay. So kita sinilah jawab. Okay. So ini adalah SPM tahun 2001. Okay. So SPM 2001. Okay. So possible je dia keluar semula. Tapi tak exactly lah dia akan auto-auto. Okay.
So soalan kata sin ni A ni sudut cakar. Sudut cakar maksudnya kita kena lukis dekat supuan 2, dekat kuadran 2. Okay, soalan dia nak cos A dengan sin A per 2. Maksudnya kita tak nak pun sudutnya. Bila tak nak sudutnya kita pakai formula STF. Kita pakai teknik STF. Okay, sketch Sokatua T theorem tanda F formula. Okay. Kita sketch. Sketch kat mana? Sudut cakar. So dekat supuan 2. So A. Okay, sketch Sokatua. Sokatua soft. Opposite square root 5, hypotenuse 3. Okay, maksudnya sini adalah okay, Sokatua. So T theorem S sketch Sokatua dah. Okay, theorem theorem Pythagoras 3 square minus square root 5 square. So 5 je. Okay, so punca kuasa. Okay, so 2. Sketch theorem dah T tanda. Okay, tanda ni kita tengok positif negatif. Hypotenuse sentiasa positif. Okay, ini atas paksi Y, atas paksi Y positif. Sini sebelah kiri paksi X negatif. Okay, tanda dah. Kemudian last sekali F formula. Okay, so soalan nak cos A. Okay, cos A kah adjacent negatif 2, hypotenuse 3. Okay, letaklah negatif tengah-tengah, lawa sikit. Okay. Okay, yang kedua adalah sin A per 2. Okay, sudut kita sekarang ni A. Tapi soalan nak A per 2. Okay, kat mana nak dapat half angle ni? Half angle ni kita dapat daripada formula cos 2A. Okay, formula cos 2A. So sama ada sin, sama ada cos A per 2, kita pakai formula ini. Sin A per 2 pun kita pakai formula cos. Salah pula arrow ni. Okay, cos 2A, sin pun kita pakai cos 2A. Tapi kalau cos half angle kita pakai formula cos lah. Sin half angle kita pakai formula sin lah. Okay, kalau misalnya kata soalan nak tan. Okay, nak pakai formula mana? Kena pakai formula 2-2. Sebabnya tan ni adalah sin A per 2 per dengan cos A per 2. Kalau tan kita kena guna dua-dua formula ni, lepas kita kena bahagikan. Okay, so bila sin A per 2 kat sini sin A per 2. Okay, sekejap, saya tak boleh buat sini, nanti kamu punya. Okay, so cos. Okay, sama satu tolak sin. Okay, ini sin A per 2. So bila angle kat sini kita bahagi separuh, angle ini pun bahagi separuh kan? Jadi A. So kalau ini 30, yang ini 60. Kalau ini 60, yang ini 30. Okay, sama macam tadi kan? Dia half angle. Okay, so kita pakai formula tu. So macam mana tadi kita start dengan formula cos 2A sama dengan 1 tolak. Ni jangan hafal Okay, so bermakna kalau kita ada cos A, kalau kita nak sin A per 2. Okay. So cos A kita dah dapat ni adalah negatif 2 per 3. 1 tolak 2. Okay, yang ini yang kita nak. Okay, nanti kita pindahkan je. So kita nak ini. So kita pindahkan. Kita jadi 2. Okay, sama dengan 1 tolak apa ni? 2 per 3. Ya ke? Tambah. Okay. Okay, so sin A per 2 sama dengan 1 tambah 2 per 3.
Okay, 5/3. Lepas tu kita, ni 5/3, lepas tu kita bahagi 2 So bahagi 2, 5/6. Okay, lepas tu kita punca kuasa. Okay, inilah jawapan dia. Okay tak? Boleh faham dah? Untuk half angle. Boleh cikgu. Okay, okay, boleh screenshot jawapan. Oh, dah nak, dah nak pukul 10 dah rupanya. Okay, ada soalan lain tak? Kejap pula rasanya. Okay ke? Okay. So Okey. nanti, boleh juga lagi, kita boleh try lagi satu kejap soalan nombor 2 ni, SPM 2001 ni. Okay, buktikan yang ini. Buktikan P tambah Q squared sama dengan 1. Okay, so kita ada cos 50 sama dengan P. Sin 25 sama dengan Q. Okay, so macam mana nak ni? Okay, so P adalah cos 50 tambah dengan Q adalah sin 25 squared. Okay, so ini kira macam pengukuhan untuk half angle tadi. Nampak 50 dengan 25 ni half to each other kan? Okay, maksudnya cos 50. Okay, tadi kita dah belajar tadi cos 2A sama dengan 2 cos squared A minus 1 kan? Okay, maksudnya cos 50 ni adalah sama dengan tak naklah ni. Kita pakai sin sorry sebab kita ada sin 25. So kita pakai sin squared A. So 1 tolak 2 sin 25. Kan? Okay. So ini adalah 1 tolak 2 sin 25 squared plus 2 sin 25 squared. Okay, so ini negatif tambah dengan benda yang sama, dia jadi cancel. Tinggallah 1. Okay, so ni proof. Okay, kita nak proof dia sama 1 kan? Okay, boleh tak ke laju? Boleh, faham. Boleh, faham. Masa saya faham tu, okay. Yang ini pula sin 75. Okay. Sin 75 kita kena tengok apa yang boleh dapatkan 75. So tambahlah, tambah. So sama dengan sin 50 plus 25. Okay. So formula sin A plus B So sin A plus B mana ni? Okay, so sin A plus B so adalah sin cos sin. Okay, so sin 50 cos 25 plus cos 50 sin 25. Okay. Okay, so masukkan betul-betul untuk angka tu. Okay, so ini kan sebab kita nak trigonya. Okay, jadi kita pakai STF Okay, so kita try yang ini untuk 50 dulu. Okay, so untuk cos 50 equal to ini P over 1 Kah Okay, sketch dah SOHCAHTOA. Ini 50 adjacent P hypotenuse 1 so 1 minus P squared. Okay, teorem Pythagoras dah tanda positif semua. Okay. Kemudian kita nak sin 25 Q over 1. So solve.
Okay, so untuk 25 pula, kita ada opposite Q, hypotenuse 1. So 1 minus Q squared. Okay, so kita dah boleh jawab sama dengan sin 50. So kita tengok sudut 50, sin ni so. Okay, so kah, ini kah, ini so. Okay, so opposite bagi 50, 1 minus P squared, hypotenuse 1, cos 25 pula kah. Tengok kat 25 kah. Adjacent 1 minus Q squared. Okay, hypotenuse 1. Okay, yang ini kita dah dapat dalam soalan ni. Cos 50 P sin 25 Q. Okay, that's all. Okay, ni boleh screenshot Okay. Okay, so korang ni dah dinner ke belum? Dah cikgu dah. Dah ya ke? Dah Okay. cikgu dah kenyang. Kenyang saya lah belum ni. Oh, belum juga lagi. Okay, korang biasa tidur pukul apa ni dan SPM ni? 12. Oh, pukul 12. Okay lah. Sekolah